Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda filem krimi action thriller dari 2003, bertajuk The Italian Job. Stella Bridger terjaga apabila mendapat panggilan telefon daripada bapanya, John Bridger, seorang dalam penjenayah terkenal dengan peti besi retak. Mereka bercakap tentang kesejahteraannya, kerana Stella bimbang dia akan melakukan sesuatu yang buruk lagi. Bapanya mengesahkan bahawa ini akan menjadi kerja terakhirnya dan menutup telefon. Dia bertemu dengan Charlie di Venice. Charlie mengesahkan bahawa John hanya mempunyai 4 minit untuk memecahkan peti besi pada rompakan mereka yang seterusnya. Telinga kiri bertemu dengan Rob semasa dia membaca tentang Leonardo da Vinci. Dia bermegah tentang betapa cemerlangnya dia sebagai seorang arkitek, jurutera, saintis, dan sarjana seni daripada wanita. Rob dengan mudah menjawab bahawa dia tidak memerlukan buku panduan untuk itu. Mereka menaiki bot laju di mana Lyle duduk, bersiap untuk pekerjaan yang akan datang. Sebelum meneruskan rancangan itu, pasukan itu menyemaknya. John dan Charlie menjadi yang utama pemain. Mereka masuk ke dalam bangunan dengan bot dan Lyle membuat perjanjian dengan Steve yang merupakan seorang lantai di atasnya, dengan ukuran untuk meletakkan cecair C4 dengan menilai pelan bangunan itu pada komputernya. Steve mengikutnya dengan tepat, begitu juga dengan telinga kiri di lantai mereka. Di tingkat 3 adalah sasaran peti keselamatan. Mereka meletakkan peledak pada cecair C4 dan meletupkannya, menjadikan peti besi itu terjatuh lantai. Pengawal keselamatan bergegas ke balkoni dan menjumpai Rob dan Lyle memandu dengan seorang yang serupa selamat. Kejar mengejar dengan bot laju, manakala John dan Charlie memecahkan peti besi sebenar, yang berbohong di dasar sungai. Polis telah dipanggil dan mereka menandakan bahawa mereka perlu selesai dalam masa 7 minit. Sementara itu Rob masih cuba mengelak pengejarnya. Mereka berjaya memecahkan peti besi, yang dimuatkan dengan jongkong emas. Rob berjaya melarikan diri dengan bantuan rakan-rakan Steve yang membuka jalan untuknya. Apabila polis tiba, mereka telah pun memuatkan semua emas ke dalam kenderaan mereka dan hilang tanpa jejak. Rancangan itu berjaya sepenuhnya. Mereka semua bertemu dan bersulang dengan Moet di kawasan pergunungan Austria. John memberi pujian kepada Charlie, ia adalah satu rancangan yang cemerlang. Mereka mencuri emas bernilai $35 juta tanpa memegang pistol. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Apabila bercakap tentang cara mereka akan membelanjakannya, Rob berminat dengan gadis bogel dan kulit tempat duduk. Lyle akan membeli stereo yang cukup besar untuk meniup pakaian wanita. Telinga kiri akan membeli sebuah rumah besar di selatan Sepanyol. Steve akan mengambil sedikit daripada setiap impian mereka. John menyesali keputusan hidupnya, separuh daripada hidupnya dihabiskan di penjara. Dia memberitahu Charlie untuk mencari seseorang yang dia sayang dan berpegang padanya selama-lamanya. Mereka semua memandu pergi dengan sebuah van, dengan penuh semangat bercerita antara satu sama lain tentang terbaru mereka rompakan. Semasa mereka memandu di atas empangan, 2 truk menghalang laluan mereka dari hadapan dan belakang. Ia adalah satu serangan hendap. Steve mengacukan pistol ke arah Rob ketika lelaki dari truk mula merampas semua barang rampasan. John memberi amaran kepada Steve bahawa dia tidak boleh melarikan diri. Steve bersetuju dan menembak John berulang kali, merosakkan pedal gas dan merempuh truk yang menghalang, terhempas dan jatuh dari empangan air beku itu. Ban itu tenggelam dengan seluruh pasukan di dalam. Steve terus menembak dengan senapangnya, seseorang tidak boleh terlalu berhati-hati. Pasukan berjaya terus hidup berkat peralatan menyelam mereka. Satu badan muncul walaupun John yang tidak bermaya, rakan dan mentor Charlie. Itu adalah baris gilir untuk Steve menyelesaikannya. Kemudian, Charlie meratapi kematiannya. 1 tahun kemudian, Stella memecahkan peti besi, sama seperti bapanya, kecuali dia melakukannya untuk polis, dia berbakat padanya. Namun pemanduannya tidak mahu berada di dalam kereta itu. Di tempat kerjanya, Charlie ada di sana. Dia tidak gembira melihatnya, kerana dia percaya dia adalah punca kematian bapanya. Charlie mahu membalas dendam pada Steve, dia telah menemui lokasinya, dia berada di La. Satu-satunya masalah ialah tiada sesiapa dalam pasukan Charlie boleh mengendalikan peti besi Steve yang mengandungi emas yang dicuri. Dia memerlukan Stella untuk kerja itu. Dia menolak dan memberitahunya bahawa dia telah berpindah. Selepas semalaman berfikir, dia berubah fikiran.
Dia menelepon Charlie untuk memberitahu dia masuk. Dengan Stellas memandu, mereka adalah orang pertama yang tiba di tempat pertemuan. Dia diperkenalkan kepada pasukan. Lyle, seorang jenius komputer. Telinga kiri, pakar dalam letupan dan bahan letupan. Rob, pemandu roda utama. Rob memberikan mereka semua ID palsu mereka dan tempat pertemuan seterusnya ialah Los Angeles. Mereka menyediakan dengan membuat pelan tindakan rumah Steve, meneliti rutin hariannya, dan mengukur berapa lama masa yang diambil untuk pergi dari titik A ke titik B. Lyle menyatakan bahawa rumah itu mempunyai sistem keselamatan Charson yang tidak pernah dipintas oleh sesiapa pun pada masa lalu 5 tahun. Belum lagi pagar elektrik, pengawal pegun dan anjing peronda di tempat penginapan. Mereka melihat Steve mengesahkan bahawa intel padanya adalah betul. Rob memberitahu mereka tentang lalu lintas yang sangat mengerikan. Tetapi dia menganggarkan perjalanan hanya akan mengambil masa 14 minit jika semua lampu hijau. Lyle akan melihat apa yang dia boleh lakukan. Charlie melawat Stella semasa dia berada di zon dengan muzik ambien padat dan menakutkannya. Dia mahu menghantarnya ke rumah agam Steve sebagai juruteknik untuk mendapatkan pelan tindakan dalaman. Dia bersetuju untuk melakukannya. Sebelum bertolak, dia mengajaknya minum, maklumlah, untuk mengeratkan lagi persahabatan mereka. Dia menolak dengan sopan, tetapi pasti ada percikan api. Rob berjaya memikat seorang pekerja syarikat Netcom. Selepas tidur siang bersama, dia mengambil pakaian seragamnya, dan membuat acuan kuncinya, menyerahkan kepada Stella. Pada tengah malam Steve melawat kedai barang kemas rendang di mana dia bertemu Yevhen untuk menjual emas kepadanya. Steve kecewa kerana Yevhen hanya membeli 2 bata. Telinga kiri mencabut salah satu kabel TV. Steve memanggil Netcom. Mereka memintas panggilan supaya Stella boleh datang sebagai juruteknik yang diminta untuk menyelesaikan masalah. Dia mempunyai kamera yang dipasang pada bajunya dan memandu masuk tanpa sebarang kesulitan. Tanggapan pertama Steve terhadap Stella adalah luar biasa. Dia cuba menarik perhatiannya dengan ciri-ciri rumahnya, tanpa mengetahui bahawa wanita itu masuk di hadapannya adalah anak perempuan kepada lelaki yang dibunuhnya. Rob dan Lyle mengulas bagaimana dia mendapat kereta dan stereo seperti yang mereka impikan. Dia benar-benar mengambil sedikit impian masing-masing. Selepas Stella membetulkan kabel Steve, dia menggodanya dan mengajaknya berkencan. Stella menjawab bahawa dia akan memikirkannya. Charlie meyakinkan Stella untuk mengajak Steve berkencan. Sebelum dia sedar dia telah berdiri, mereka akan kehilangan emas. Pasukan itu bertemu di bilik hotel dan merancang bagaimana untuk mendapatkan emas dari rumah agam dan membawa itu ke stesen kereta api. Charlie belajar daripada Lyle tentang lebar lorong di rumah agam Steve yang ternyata menjadi sempurna untuk Mini Cooper. Stella tersenyum, keretanya dan kemahirannya dengannya akan berguna. Stella memasukkan keretanya dengan pemberat yang seberat emas. Dia memecut kelaluan yang dibina untuk dipadankan dengan bahagian dalam rumah agam Steve. Dia mengalahkan pemasa kemudian mengusik Rob tentang persembahannya. Charlie menjelaskan bahawa mereka memerlukan lebih banyak kereta untuk mengendalikan lebih berat dan lebih pantas. Rob mengesahkan bahawa dia mengenali seorang lelaki untuk pekerjaan itu. Sepana datang dan melengkapkan kereta dengan penggantungan tambahan dan lebih kuasa kuda untuk mengendalikannya tugas di tangan. Sementara itu, telinga kiri bermain main dengan alat dan bahan letupannya dan bersedia untuk memusnahkan pintu pagar rumah Steve. Lyle sedang sibuk mengetuk papan kekunci untuk mencari jalan untuk menggodam sistem pengurusan trafik lah. Selepas berjaya, dia menunjukkannya kepada Charlie dan bercakap besar tentang betapa cemerlangnya dia. Mereka menaiki tunggangan baharu mereka untuk pandu uji kesempurnaan. Steve kembali ke kedai barang kemas yang sama. Yevhen secara tidak sengaja menyatakan bahawa dia baru teringat di mana dia melihat batu bata emas itu. Steve mengeluarkan pistolnya dan meletakkan 3 butir peluru di dada Yevhen. Apa yang Steve tidak tahu ialah dia sedang dirakam oleh kamera keselamatan. Mashkov memasuki kedai barang kemas dan menemui mayat Yevhen. Charlie dan Lefter pergi ke Skinny Peta untuk membeli beberapa bekalan. Charlie memberi amaran kepada telinga kiri supaya tidak merenungnya. Dia melakukan sebaliknya. Sungguh nama panggilan untuk lelaki yang berkaliber. Semua ini membuang telinga kiri sepenuhnya daripada permainannya. Namun mereka berjaya mendapatkan apa yang mereka datangi. Ternyata Mashkov adalah sebahagian daripada mafia Ukraine dan Yevhen adalah sepupunya.
Dia diperkenalkan kepada orang yang ketakutan yang mengaku bahawa dia menyaksikan seseorang bertanya untuk batu bata emas beberapa hari sebelum pembunuhan Yevgeny. Saksi mendedahkan bahawa ia adalah peta kurus. Mashkov memimpin anak buahnya ke ladang skini peta. Dia mengeluarkan kapak yang berlumuran darah di hadapan skini peta dan bertanya kepadanya mengapa dia meminta bata emas. Dia kemudian mendedahkan kepadanya bahawa Charlie telah memintanya untuk mengumpulkan beberapa maklumat tentang emas itu. Pasukan itu menyemak rancangan itu sekali lagi. Steve memandu pergi ke tarikh dengan Stella. Sama seperti mereka akan memulakan fasa pertama rancangan mereka, mereka menyedari bahawa di sana ialah pesta di kawasan kejiranan Steve dengan orang ramai di mana-mana. Charlie membatalkan rancangan itu kerana akan ada terlalu ramai saksi, dan meminta Stella melakukannya pergi ke Steve dan harap tetapkan tarikh lain untuk rompakan itu. Di restoran, Steve sedang menikmati syarikat Stella sehingga dia menyebut bahawa dia mempercayai semua orang kecuali syaitan di dalamnya. Ini membuat Steve untuk satu gelung, kerana dia hanya mengenali seorang lelaki yang pernah berkata ini sebelum ini. Dia menyedari bahawa dia adalah anak perempuan John. Stella memberi isyarat meminta bantuan dan seluruh pasukan mengelilingi Steve. Charlie datang kepadanya. Steve kini mengejeknya tentang betapa teruk rancangannya akan gagal selepas kehilangan elemen daripada kejutan. Charlie memotong perbualan dengan tumbukan kanan ke dagu Steve menjatuhkannya. Kemudian, Charlie menghiburkan Stella tentang bapanya dan mengatakan bahawa dia sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Steve bergerak untuk memindahkan batu bata emas ke Mexico. Semua orang panik, kecuali Charlie, yang berpendapat ini adalah peluang terbaik untuk Komite Rompakan mencuri batu bata emas dalam perjalanan. Terima kasih kepada Lyle menggodam trafik lah, mereka boleh mendapatkan kereta perisai dengan peti besi dengan tepat di mana mereka mahukannya. Charlie ialah didakwa oleh skini peta untuk memberitahunya bahawa Mashkov mengejarnya. Charlie tidak gentar malah meminta bantuan kepada skini peta. Dia memanggil Ranch untuk merekrutnya sebagai sebahagian daripada pasukan. Luther dan Charlie terletak di bawah sistem kereta api bawah tanah Union Station. Mereka meletakkan bahan letupan secara strategik. Sementara itu, Mashkov berada di telefon, bersetuju dengan pertemuan yang berkemungkinan besar skini peta meminta penonton bagi pihak Charlie. Pasukan bersiap sedia untuk bergerak. Charlie memeriksa semua orang, Stella bersamanya, Lyle berada di stesen metro, Rob berada di luar rumah agam Steve dengan telinga kiri, Ranch meletakkan truknya di kedudukannya. Sebuah truk berperisai tiba, dengan pengawal motosikal mengekorinya. Seolah-olah itu tidak cukup masalah, kini mereka mempunyai 3 daripadanya. Ia adalah permainan cangkerang. Steve berada di dalam helikopter. 3 truk perisai itu meninggalkan rumah agam itu. Charlie meminta Lyle menggunakan kamera trafik dan mengetahui truk mana yang lebih dekat dengannya tanah dan oleh itu lebih berat, yang hanya boleh bermakna ia adalah orang yang membawa emas dalam selamat. Huston, kami mempunyai truk kami, nombor 128. Keadaan lalu lintas di Los Angeles menjadi kucar-kacir dan kekeliruan apabila Lyle mahir memanipulasi laluan lalu lintas dan membawa truk tepat ke mana dia mahu. Steve sedang menerbangkan helikopternya, merasakan Charlie sedang melakukan sesuatu. Dia meminta juruterbang untuk terbang kembali dan memerhatikan truk dengan emas. Lyle memberi isyarat pergi kepada seluruh pasukan dalam 3 mini Cooper untuk bergegas turun kereta bawah tanah dan berlumba ke tempat Luther dan Charlie telah menanam bahan letupan. Mereka berlari lebih cepat daripada kereta api. Seluruh pasukan sudah bersedia, dengan senjata dan detonator di tangan mereka. Sepana memberikan kira detik, sama seperti pekerjaan di Itali, mereka meletupkan tanah dan menjatuhkan truk ke tempat pasukan sedang menunggu. Sepana menutup lubang, Steve marah, Rob menembak gas tidur ke dalam truk, membawa keluar pengawal. Mereka membuka truk berperisai dan melihat peti besi. Stella terpegun kerana ini bukan peti keselamatan yang dia amalkan memecah, ia lebih banyak lagi kompleks. Dia cuba menggerudinya tetapi berkata ia tidak akan berfungsi, dia perlu melakukannya dengan sentuhan, seperti orang tuanya. Pengawal keselamatan bermotosikal bergegas ke kereta bawah tanah untuk mencari truk berperisai, tetapi jalan dihalang oleh kereta api. Steve memberitahu mereka untuk mencari jalan lain. Tekanan dan keamatan masa itu sampai ke Stella dan dia menjadi tawar hati. Charlie memegang tangannya dan menggalakkannya.
Dia berjaya memecahkan peti besi itu. Charlie meminta Lyle untuk matematik mengenainya. 14 melintang, 4 tinggi, 4 dalam yang entah bagaimana menambah sehingga 208 bata, berjumlah 27 juta dolar dalam bata emas mengikut pengiraannya. Mereka memuatkan batu bata emas ke dalam Mini Cooper mereka, bergembira kira-kira 27 juta ketika mereka memandu. Dua pengawal bermotosikal mengejar mereka dan mula menembak ke arah Robs Mini. Dia berjaya menepis satu di terowong dan satu lagi di pintu keluar. Semasa mereka cuba berlari lebih cepat daripada helikopter, Lyle masih membantu mereka dengan trafik lampu. Charlie berpecah daripada kumpulan dan Steve mengikutinya. Walaupun di dalam bangunan, dia cuba berhenti keretanya dengan pemutar ekor helikopter, yang gagal dilakukannya dan melumpuhkan helikopter. Steve mencuri kereta. Mereka semua bertemu di perkarangan kereta api. Kereta Charlie masuk terakhir. Steve masih panas di tumitnya. Semasa mereka pergi, dia menghampiri ranch, tanpa menyedari dia bersama kumpulan itu, dan menawarkannya $5,000 jika dia memberinya salah satu kereta. Dia membuka beban dan Charlie menyambutnya. Apa yang Steve tidak tahu ialah Mashkov telah menunggunya selama ini untuk membalas dendam kerana membunuh Yevgeny. Steve cuba membuat perjanjian dengannya, tetapi ternyata dia sudah membuat perjanjian dengan Charlie. Mereka menamatkan rompekan mereka dengan roti bakar lagi. Pasti kali ini mereka akan merealisasikan impian mereka. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.